Okay, dan kita mutekan dulu. Mute all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi membantu, memberikan semangat dan motivasi untuk kita terus mempelajari ayat-ayat Al-Quran agar dengan kefahaman kita kepada Al-Quran itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan dekatnya kita dengan Allah, kita harapkan Allah akan sentiasa memberi panduannya kita dalam kita menguruskan kehidupan kita ni. Sebab kalau tak ada panduan daripada Allah, maka kita akan menyimpang daripada jalan yang lurus, ya. So sangat penting untuk kita sentiasa meletakkan diri kita rapat dengan Allah dan mengharapkan petunjuk Allah, ya. Sebab akal kita tidak mampu untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah daripada kacamata mata kasar kita dan juga mata hati kita, ya. Hanya Allah saja yang mengetahui segala-galanya. Jadi kita mengharapkan Allah itu membantu kita, ya, untuk kita menguruskan kehidupan kita di dunia ni supaya jangan kita tersilap. Kita ada sekali je peluang kita, ya, untuk hidup kita di akhirat tu. Kita hanya ujian kita sekali saja, ya. So kalau kita gagal ujian kita yang ni, maka gagallah kita. Itu memang tak dinafikan, ya. Kalau kita berjaya dalam kehidupan kita yang Allah bagi sekali ni, maka berjayalah kita. There is no second chance. Ya, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ni, nanti kita tak dapat nak minta dengan Allah, kata ya Allah tolong berikan kami hidup balik untuk kami jalani test yang kedua. Tak ada, no more, ya. So semuanya jelas, ya, di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sangat-sangat jelas yang kita ni sekali saja, ya, sekali Allah bagi peluang kepada tiap-tiap orang, ya. Sebab tu kita ni dimatikan, ya, diakhirikan hidup kita ni apabila sampai umur tu. Kenapa? Kerana Allah nak bagi peluang pada orang lain pula. So tiap-tiap orang tu akan mendapat peluang sekali, ya, untuk membuktikan yang dia itu sebenarnya ibadullah, ya. Dia tu Abdullah ataupun ibadullah, hamba Allah. Jadi Allah bagi dia peluang. Semua orang mendapat peluang, ya, dia kata, untuk membuktikan yang dia ni benar-benar hamba Allah dengan melalui kehidupan di dunia ni. So dengan kehidupan dunia ni baru Allah akan dapat lihat nanti siapa yang mengikutinya, siapa yang ingkar, ya. So kita semua ada dua pilihan, ya. Allah kata apabila kita ni disempurnakan, Allah bagi kita dua pilihan. Sama ada pilihan, ya, jalan yang benar ataupun jalan yang dusta, ya. So kalau kita pilih jalan yang dusta, yang tidak benar, maka gagallah kita. Kalau kita pilih jalan yang benar dan mengikut panduan yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah, ya, kita akan berjaya. Dan berjayanya kita bermakna berjayalah di akhirat. Yang pentingnya kejayaan kita tu ialah di akhirat, bukannya di dunia, ya. Kalau di dunia kita berjaya tetapi di akhirat kita gagal, itu dikategorikan sebagai gagal, ya. Sebab dunia ni ukuran kejayaan bermacam-macam, ya. Manusia ni boleh meletakkan ukuran dalam bermacam-macam cara, tapi yang pentingnya ukuran tu kita ikut dengan ukuran Allah yang dijelaskan kita di dalam Al-Quran. So kalau kita ikut ukuran tu, insya-Allah kita akan
ya, berjaya ya. Jadi saya teruskan perkongsian kepada perbincangan mengenal kalimah-kalimah yang dibentuk daripada qaf waw lam. Sekarang ni kita mengambil kategori kata nama yang majrur ya, iaitu isim yang majrur daripada qaulun menjadi qaulin ya, daripada qaulun menjadi qaulin ya. Dan banyak kes kita akan lihat tanwin kepada huruf lam tu digugurkan ya. Itu kita kena belajar mengenal ya, kenapa dia digugurkan ya. Okey, kita kongsi sekali lagi skrin seperti biasa. Dan saya paparkan terus Quran Corpus. Okey. Okey, so terus kepada ayat yang kita semalam kita telah membuat sampai ayat yang ini ya, iaitu la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima ya. So kita dah kongsikan itu semalam, iaitu ayat yang ke 148 dalam surah An-Nisa, yang mana Allah berkata Allah dulu ya. Bila kita terjemahkan Allah dulu, sebab Allah tu fa'il ya di dalam ayat ini ya. Dia fa'il kepada apa? Kalimah la yuhibbu. Ya. So la yuhibbu ni adalah kalimah kata kerja dengan harfun nafiyah, la, tidak. Jadi yuhibbu suka ya, ataupun menyukai, ataupun suka. Allah, kita mulakan dengan Allah ya. Allah tidak suka ya, tidak menyukai al-jahra bis-su'i ya. Satu-satu kejahatan tu diceritakan secara terang-terang ya, di khalayak ramai. Itu maksudnya apakah dalam bentuk apa? Minal qawli ya, daripada perkataan-perkataan. Maksudnya perkataan-perkataan tu mendedahkan ya keburukan-keburukan seseorang tu ya, bisu'i. Okey, kalau kita nak melihat kaedah-kaedah di dalam ayat ni banyak ya. Pertamanya yang ni ialah fi'lun dengan fa'il dia lah ya. Ini pertalian fi'lun dengan fa'il. Fa'il dia adalah Allah, kata kerjanya ialah yuhibbu. Allah mesti marfu' ya, dia fa'il. Fa'il adalah pelaku di dalam perbuatan tu mestilah marfu' ya. Pelaku tidak boleh mansub, pelaku tidak boleh majrur ya. Sebabnya Allah pelaku mesti huruf terakhir ha tu mengambil baris hadapan ya. Tidak boleh Allah ha, tidak boleh Allahi ya, sebab dia adalah fa'il ya, pelaku ya. Dan perbuatan ialah yuhibbu kalau dia positif ya, kalau negatif masukkanlah nafiyah. Jadi la yuhibbu ya. So kita boleh katakan ini adalah fi'lun dia ya, fi'lun nafiyah. Dan al-jahra bisu ini ialah dia punya maf'ulun bih dia ya. Maf'ulun bih dia sekali lah. Al-jahra ni maf'ulun bih, kemudian al-jahra ni ada dia punya mudhafun ilaih dia. So bermakna al-jahra dengan bisu'i adalah idhafah ya. Al-jahra tu bisu'i adalah maaf ya. Okey. Al-jahra ialah mudhafun ilaih dia ya. Kemudian al-jahra tu nak membabitkan apa? Perkara-perkara yang tidak baik itu, keburukan tu dia gunakan dalam bentuk jar wa majrur. Ada B ni. B ni adalah
kata sendi harfun jar. So bila ada kata sendi, kalimah yang selepasnya mestilah mengambil majrur dengan hamzah berbaris di bawah tu. Itulah isim yang majrur. Jadi bisu ini adalah jar wa majrur, ya. Dan sekali lagi jar majrur digunakan dalam minal qawli. Min adalah harfun jar, al-qawli adalah isim yang majrur, ya. So ini juga jar wa majrur, ya. Illa adalah kita panggil dia harfun istisna, ya. Istisna yang bermakna exception, ya, pengecualian. Sebab tu makna dia melainkan, melainkan, ya. So melainkan maksud dia lah dia menolak yang golongan-golongan, semua golongan, lepas tu kecuali, itu dipanggilkan, ya. So dalam kes ni, ya, semua perkataan yang dituturkan, yang dituturkan secara terbuka di dalam khalayak ramai tidak boleh. Tidak boleh, itu maksud dia, ya. Melainkan, so dia tolak semua kes-kes yang lain, melainkan sahaja dia kata ialah man zulima, ya. Sesiapa yang zulima ialah fi'lun madhi majhul wazan 1, ya. So maknanya dia dizalimi oleh orang lain. So perkara itu perlu dibicarakan. Maka dalam pembicaraan tu sekiranya terdapat keburukan berkait dengan orang ini, maka boleh, ya, dituturkan, ya, sebab tujuannya ialah untuk mencari keadilan, boleh, ya. Kalau tidak dituturkan, mana dia akan menolak keadilan, tak boleh, ya. So dalam kes ni dibenarkan untuk menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Itu maksud ayat tu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada sama wa qaulihim, ya. So kita dapat dua kes ini, minal qauli, yang ni pun minal qauli dalam dua konteks ayat yang berbeza. So sekarang ni kita dapat tiga wa qaulihim, ya. So ini adalah kalimah yang sama, ya. Malah qaulihim di sini adalah kalimah yang sama, cuma bezanya ialah di sini tidak ada waw saja, ya. So yang ini ada waw, sini ada waw, sini ada waw, ya. Kalau tidak, perkataan qaulihim dengan lam berbaris bawah menunjukkan dia kalimah yang majrur, dan ini sebenarnya adalah ulangan kalimah yang sama kita telah bincang di atas, iaitu di mana? Di sini. Qaulihim, ya. So kalau tuan-tuan sudah mengenal yang ini, so sepatutnya sekarang boleh membantu untuk mengenal yang inilah, ya. Okey, cuba kita tengok pula konteks dia. Adakah konteks di sini sama dengan qaulihim di sini? Adakah dia konteks sama dengan di ayat ini? Ya. So di sini untuk ulang kaji kita, di sini konteks dia ialah idhafah. Qauli adalah mudhafun ilaih kepada misla. Sini qauli adalah mudhafun ilaih kepada misla, sebab itulah dia majrur, ya. Qauli majrur. Okey. So dalam konteks ni, ya, sini ada waw atifah. So qauli di sini bukannya idhafah, ya. Qauli ni qauli dengan waw ni dia bukannya idhafah. Bermakna qauli ni bukannya mudhafun ilaih seperti mana berlaku di sini, ya. Sini qauli ialah mudhafun ilaih kepada misla.
Qauli di sini dia tidak mudhaf ilaih kerana waw kalimah sebelumnya bukannya kalimah kata nama. Waw adalah harfun. Ya, so harfun dengan kata nama tidak boleh membentuk idhafah. Ya, tetapi qauli dengan him itu idhafah. Ya. So mungkin saya kongsikan sikit supaya kita melihat dulu kalimah tu sebelum kita bincangkan dalam konteks dalam ayat. Saya kopikan dia, pergi ke sini. Ya, dan kopi sini, cuba kita lihat. Okay. Kalau saya pecahkan tu, wow ni, pertamanya wow, komponen dia. Qauli itu komponen yang kedua. Ya, itu dia. Wa qaulihim adalah komponen apa? Wow satu, lepas tu qauli, lepas tu him. Ya. So qauli ni asalnya ialah apa? Sekali sebelum bergabung dia adalah bertanwin, ya. Kita buangkan dulu, taruh tanwin. Kalau sebelum dia bergabung dia adalah qaulin. Ya, waw ni okey, waw, lepas tu qaulin kalau sebelum bergabung, ya, sebelum menjadi idhafah dia adalah bertanwin. Kemudian barulah him. Ya, barulah him, ya. Itu gabungannya untuk kita memahami konstruk, ya, pembentukan kalimah. Waw ni waw apa? So saya boleh masukkannya nama dia. Waw ni dipanggilkan waw atifah. Macam mana hijau waw? Kita boleh hijau wawun. Ya, ejaan dia sebenarnya ialah wawun atifah. Ain, alif, pa, fa, ta, marbutah. Tu waw. Nama waw tu, ya. Waw atifah. Okey. Mungkin tuan-tuan boleh mengambil peluang hari ini untuk mengenal apa yang dimasukkan waw atifah. Ya, so mungkin saya kopikan dia, letakkan untuk memberi penerangan kepada waw atifah. Ya. Waw atifah adalah waw. Ni saya kena tulis bahasa Melayu, ya. So saya gunakan bahasa Melayu sekarang, pergi ke keyboard sini. So ini nak Melayu saya gunakan nilai waw atifah adalah waw. Itu hijau waw dia macam tu, ya. Wawun. Jadi waw alif waw lah. Waw yang. Okey. So waw atifah dia ada 3 fungsi, ya. Pertamanya dia menyambung, yang menyambung. Okey, nya di sini mim, ba, waw, nga. Pertama dia menyambung. Kedua dia menambah. Menambah. Ba, ha. Sorry, mim mana tak ada? Mim, ba. Okay, menambah. Dan pada masa sama dia bukan setakat menyambung dan menambah cerita, tetapi dia juga menyelaraskan. Itu dia waw atifah. Dia berbeza dengan waw istinafiyah. Kalau waw istinafiyah dia hanya menyambung dan menambah. Ya. Kalau nak guna dua, menyambung dan menambah ni sebagai satu komponen pun tidak apa, ya. Menyambung dan menambah. Kalau kita sebut menambah saja pun boleh tanpa menyambung, sebab bila menambah tu dah tentu dia menyambung. Tapi kalau nak kemas maksud maknanya ialah menyambung, menambah dan ni waw atifah. Dan apa? Menyelaraskan. This is the function, ya, fungsi atau peranan waw atifah. Menyelaraskan. Okey, cerita. Ca, ro,
ya ta'ali. Cerita tu maksudnya ceritalah ya. Cerita dah berlaku satu, lepas tu dia tambah lagi satu cerita. Dan kadang-kadang dia boleh tambah lagi dua cerita. Ya, itu dia panggil waw atifah ni ya, definisi waw atifah ya. So saya kopikan di sini, bawa ke Lexilogos ni, so kopikan, pastekan kat sini. Itu dia. So waw atifah ya adalah waw yang menyambung, menambah dan menyelaraskan cerita. So dalam konteks itu mesti dia berfungsi sebagai ni. Ya. So dia kerana dia waw atifah. So bermakna qaulihim yang kita dapat dalam ayat tu adalah apa? Tambahan. Yang ni ya, dia adalah penyambung, tambahan pada masa konteks qaulihim tu akan mengikut diselaraskan cerita sebelumnya. Itu dimaksudkan menyelaras ya. So kita akan lihat macam mana dia boleh selaras nanti ya. Okey, so gabungan waw qauli adalah gabungan waw qaulin. Qaulin kita sudah tahu. Kalau sekarang ni kalau nak diterangkan, dia adalah apa? Isim, masdar, mim, sad, dal, ra. Okey, kalau nak penuh penerangan dia apa dia? Isim masdar, muzakkar. Okey, muzakkar ni kita tasydidkan. Okey, dan dia juga mufrad ya, singular. Mufrad. Mana dia? Fa, ra, dal. Okay. Dan lin, baris bawah. Ya, bermakna dia majrur. Ra, waw, ra. Itu penerangan kepada qaulin. Okey. Dan him adalah isim dhamir isim dhamir ghaibun ghaibun, ambil hamzah berkaki, ya, lepas ambil ba dan tanwinkan isim dhamir ghaibun yang majmuk lah di jamak tu. Ya, itu dia. Tu komponen dia. Wa qaulihim sebenarnya adalah apa? Okey, so mungkin saya masukkan ni bukan sini. Silap. Sini, lepas tu bawa ke bawah. Ini saya copy balik wa qaulihim tadi supaya tuan nampak konteks dia. Iaitu kita nak membahaskan kalimah wa qaulihim, saya letakkan di atas ni ya. So kita nak membahaskan kalimah ni wa qaulihim tu apa adalah gabungan waw dengan qaulin dengan him ya. So apabila qaulin dengan him digabungkan, so dia akan menjadi yang ni saya boleh pecahkan, dia akan jadi waw step by step. Wa, lepas tu ditambahkan dengan qaulihim. Sekarang ni lam gugur tanwin dia. So apabila qaulin ini digabungkan dengan him, dia sudah menjadi idhafah. So dalam konteks ni qaulihim kita boleh waw kita sudah tahu, waw ni adalah waw atifah. Macam mana nak menerangkan qaulihim? So kita boleh terangkan dia apa dia sebagai gabungan. Okey, so gabungan sebab dia Melayu, saya pergi ke sini.
Ga di sini, alif, ba, waw, nga, nun. Gabungan. Kopikan dia. Ya. Gabungan qawli ialah apa? Mudhaf. Ya, so kita sebab sekarang dia dah membentuk idhafah ya. So dia adalah gabungan mudhaf, dan kita letakkan hyphen. Apa mudhaf dia? Qawli tu. Qawli tu adalah mudhaf. Okay, jelas. Okay. Qawli dengan da. So sini tidak ada nga, so kita pergi ke Melayu lah. Da, nga, non, dengan. Okay. Gabungan mudhaf qawli yang ni dengan him ialah ini ada tanwin ya. Sorry, tanda sukun, letakkan tanda sukun ya. So him adalah apa? Mudhafun ilaih. Mim, dot, alif, fa, mudhafun ilaihi. Sandaran kepadanya. Okey, yang mana mudhafun ilaihi kita letakkan apa? Him ni. Balik bawah dengan mim yang sukun. Itu dia. Tu. Penangan qaulihim adalah gabungan mudhaf, iaitu mudhaf di mana qauli dengan mudhafun ilaihim. Ya. So apabila gabungan mudhaf qauli dengan him bergabung, dia akan menjadi apa? Idhafah. So melayukan dia yang menjadi yang okay. Yang menjadi dia menjadi apa? Idhafah. Okey, cuba kita tengok sini cukup huruf untuk mengeja dalam jawi ke tidak? Kita try ya, menjadi idhafah. Hamzah qata, ta ada, alif ada, fa pun ada, ta marbutah pada boleh ya. Yang menjadi idhafah. So, balik ke sini semula. Masukkan ke sini. Silap sini. Itu dia. So bermakna qaulihim adalah satu idhafah sekarang. Dan idhafah tu adalah terbentuk daripada qauli yang mudhaf dan juga him yang mudhafun ilaih. Maka bila ada gabungan mudhaf qauli dengan mudhafu ilaihim, maka dia menjadi idhafah. So bermakna sekarang kita sudah kenal wa adalah waw atifah dengan idhafah qauli dengan him. Itu cara mengenal ya konteks kalimah-kalimah tu di dalam ayat ke-743. Okey. Okey, sekarang ni macam mana kita nak mengenal dia dalam konteks waw itu menyambung, menambah dan menyelaras. Yang dipanggilkan waw atifah. So kita balik kepada ayat. Ya. So kita katakan qaulihim adalah tambahan, sambungan dan yang diselaras oleh waw atifah. So kalau dia menyambung dan menambah, makna mesti ada satu cerita sebelumnya. Apa ceritanya ialah yang inilah qatlihim. So ini adalah juga
kata idhafah. So mana satu cerita sebelum ni, ya, iaitu qatlihim adalah perbuatan mereka membunuh, ya, perbuatan mereka membunuh siapa? Al-anbiya, iaitu para anbiya, nabi-nabi. Ya, ini cerita siapa? Bani Israel lah yang membunuh nabi-nabi mereka tu, ya, Allah ceritakan di dalam ayat ni, wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin. Ya, sini pun wa atifah sebenarnya, sebab dia ni sebenarnya menyambung cerita daripada cerita sebelumnya. So sebelum ni mesti ada cerita dia, ya. Waw ni kita akan tengok sama ada atifah ataupun istinafiah, bergantung pada apakah cerita sebelumnya. Tetapi sini Allah nak menceritakan yang dalam ayat ni ialah dan, ya, pembunuhan mereka, ya, dia idhafah, mesti dalam bentuk kata nama lah, ya, pembunuhan mereka akan nabi-nabi, ya, atau perbuatan mereka yang bunuh nabi-nabi bighairi, tanpa haqq, ya, tanpa kebenaran. Maknanya perbuatan pembunuhan secara yang salah lah. Ya, ini satu cerita, ya. Lepas tu Allah nak tambah lagi cerita kepada orang-orang ni ialah apa ni? Dan juga Allah kata wa qaulihim, dan juga perkataan mereka. Perkataan, so yang ni menjadi tambahan kepada seluruh ni lah. Tambahan kepada ni. So itulah peranan waw. Okey, dia menambah, menyambung. Bila dia menambah tu dia menyambung cerita lah. Ya, ini satu cerita. So bila dia tambahkan satu lagi cerita dia, ya, so yang ni menjadi sambungan lah, sambungan cerita tu. Okey, so macam mana kita lihat dia dalam bentuk penyelarasan, kerana tengok penambahan tu juga mengambil dalam bentuk yang sama, iaitu bentuk idhafah. So komponen, ya, dalam Arab komponen tambahan tu kita panggil dia ma'tuf, ya, ma'tuf. Kalau saya nak terangkan ma'tuf tu boleh juga di sini, ya. Yang juga saya boleh tambahkan, nak sambung cerita tu, jenis dia tu yang juga Melayu. Okey, kena Melayu. Yang juga, jim, waw, ga, yang juga. Mana dia sini, ya. Okey. Ma'tuf. Ma'tuf maknanya item yang ditambah tu. Kita masukkan ma'tuf. Fa, waw, fa. Ya. Kalau nak tahukan apa tanda apa ini pun boleh yang ma'tuf, ya. Ma'tuf apa dia? So makna qaulihim ni adalah ma'tuf, ya. Ma'tuf kepada siapa? Kepada kalimah mana? Ma'tuf kepada kalimah qatlihim. Itu dia. Ya. Qaulihim adalah ma'tuf kepada qatlihim. Itu caranya kita nak mengenal, ya, kalimah-kalimah di dalam ayat tu. So maknanya dia adalah penambahan kepada qatlihim. Tengok dua-dua tu adalah bentuk idhafah. Yang tu dia masukkan penyelarasan. So bermakna Allah nak menceritakan komponen yang pertama di dalam cerita tu dalam bentuk idhafah. Kemudian yang kedua tu pun dalam konteks idhafah. Jadi qaulihim qulubuna ghulf adalah tambahan ataupun sambungan cerita kepada qatlihimul anbiya bighairi haqq. Itu dipanggilkan peranan waw atifah, ya. Okey, so apa yang dimasukkan sini? Dan perkataan pertama yang mengatakan apa? Qulubuna ghulf. Maknanya hati-hati kami, qulub, ya, qulubun adalah hati, na tu ila isim dhamir, kami, qulubuna adalah idhafah. Ghulf adalah nama yang dia mengatakan hati-hati kami ini tertutup, tidak dapat menerima
apa yang Nabi Musa nak sampaikan kepada mereka, sebab hati mereka adalah kata tertutup. Jadi maknanya apa yang kata tu sia-sia sajalah. Sebab itulah apa yang dikatakan daripada Taurat semua tu mereka tak ikut, malah bila ada apa nabi-nabi baru yang datang, mereka bunuh nabi-nabi itu kerana mereka tidak mahu mendengar. Kita dikata hati kami tertutup. Apa yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi itu dikata dusta. So hati mereka itu sebenarnya dah tertutup dan mereka mengambil tindakan masing-masing mengikut hawa nafsu. So itu yang di konteks wa qaulihim, yang qauli mengambil majrur kerana dia adalah ma'tuf, so dia adalah tambahan kepada qatli. Tengok qatli tu baris bawah, di sini majrur, sebab itulah qauli yang majrur. Kalau konteks katalah sini qatla baris atas, bila ada wa atifah, so ini akan menjadi qaula. Itu kalau itulah peranan wa atifah. So dalam konteks ini tidak, konteks inilah qatli baris bawah majrur, maka wa atifah tu menyelaraskan dengan tambahan yang juga majrur dengan lam berbaris bawah. So bila kita dah kenal tu, kita boleh memahami, menterjemahkannya dalam konteks ayat. Itulah cerita yang dimaksud. Kalau kita nak melihat keseluruhan ayat tu, kita pergi ke mana? Pergi tekan dia di sini. Ini tekan. So dia akan bawa kita kepada ayat ni lah, ayat yang dalam konteks yang mana tadi dia bermula dengan sini, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf. Diambil sebahagian saja. Tetapi cerita yang sebenarnya lebih menyeluruh daripada tu. Cerita tu ialah Allah nak mengatakan mereka-mereka ini, orang-orang yang munafik atau orang kafir tu, fabima, maka dengan sebab naqdihim, sebelum ayat ni ada cerita berkenaan yang berkaitan dengan ayat ini, sebab bila dikata fabima tu mesti dia bersangkut paut dengan ayat sebelumnya. Maka dengan sebab naqdihim, mereka memutuskan naqdi, pemutus ini pun idhafah ni, dalam bentuk kata nama. Naqdi, perbuatan mereka yang memutuskan misaqahum, perjanjian mereka, unsur idhafah juga, wa kufrihim, dan juga perbuatan yang kufur mereka itu. Perbuatan mereka ini berwaw atifah sebab naqdi majrur, wa kufri pun majrur, ini pun waw atifah. Perbuatan yang ingkar mereka terhadap bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ini satu cerita sebenarnya, ini satu cerita. Ini waw ni bermakna waw ni waw atifah lah ni, sebab ini ini sudah ada satu cerita. Malah sini satu item, sini satu item, sini pun satu tambahan. So sini waw atifah, sini pun waw atifah juga, dan sekali lagi ditambah sekali waw atifah. So banyak hal, banyak cerita di dalam ayat ni Allah nak kongsikan yang kepada kita, Jadi dengan sebab mereka telah memutuskan perjanjian mereka, dan sebab kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah, dan juga disebabkan waqatlin, dan pembunuhan mereka akan nabi-nabi, tanpa hak, dan juga percakapan, perkataan mereka, iaitu mereka kata qulubuna ghulf, yang hati kami ini sudah tertutup. Ini Allah nak menceritakan orang-orang ni. Jadi Allah sudahi dengan ini di ujung ayat kata bal taba'allahu 'alaiha, malah Allah taba'a ni Allah kunci, Allah kunci 'alaiha, iaitu hati mereka tadi, qulubuna tu hati mereka, bikufrin, dengan
kekufuran mereka. Fala yu'minu, maka tidaklah mereka beriman illa, melainkan sedikit saja, qalila, daripada mereka. Itu yang nak disampaikan oleh ayat itu kepada kita. Dalam konteks hari ini kita belajar mengenal apa? Waqaulihim. Ya, waqaulihim tadi, ya, dalam tu yang mana yang ni, ayat ni, ya. Itulah untuk kita mengenal kalimah hari ini, waqaulihim. Dan insya-Allah besok kita akan sambung lagi kepada waqaulihim juga, ya. Waqaulihim tapi dalam konteks ayat yang lain dan cerita yang sedikit berbeza, tapi konteks dia sebenarnya pun sama, ya. Yang ni pun idhafah, yang ini pun idhafah, bermakna yang qaulihim ni adalah maktuf kepada bikufrihim, dia juga diselaraskan dengan waw atifah, ya. Bikufri yang majrur, wa qauli yang majrur. Itulah tandanya wa qaulihim ni adalah maktuf, iaitu penambahan kepada bikufri yang diselaraskan oleh waw atifah, ya, insya-Allah. Okey, so kita sudahi kuliah kita hari ini di situ saja, ya, untuk beri laluan kepada rakan-rakan kita yang ada kelas lainnya selepas ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Terima Jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Wassalam. So kita boleh tutup recording ini.